Filem True Legend dimulai dengan seorang jeneral dinasti Qing China yang bernama Su Qi'er dan beberapa orang yang menyusup ke kubu musuh di pegunungan untuk menyelamatkan seorang putera raja. Kerana ada batu yang terjatuh, pengawal kubu mula nampak akan kehadiran mereka. Lalu berlaku serang menyerang. Setelah berjaya menewaskan para pengawal kubu, kumpulan Jeneral Su mara ke tengah kubu dan melihat ramai askar musuh sedang berteriak-teriak untuk membunuh putera raja Cina yang sedang terikat. Jeneral musuh memberikan arahan agar putera dipancung, namun Jeneral Su segera melontarkan senjata membunuh askar tersebut dan melepaskan putera dari ikatan. Setelah itu, Jeneral Su, putera raja dan orang-orangnya terpaksa bertarung dengan sejumlah besar askar musuh. Jeneral Su sendiri diasah oleh jeneral musuh dengan hebat. Dengan kedua-dua mereka saling serang menyerang, akhirnya Jeneral Su dapat menewaskan jeneral musuh itu. Di kamp pihak Cina, putera kemudian berterima kasih kepada Jeneral Su dan mengatakan Maharaja akan melantik Jeneral Su sebagai gubernur di Hubei. Namun Jeneral Su mahu jawatan itu ditawarkan kepada adik angkatnya Yuan yang sama-sama menyelamatkan putera. Hakikatnya Yuan membenci Jeneral Su, namun Jeneral Su sayangkan Yuan. Jeneral Su menolak tawaran menjadi gubernur kerana mahu bersara dari tentera dan menumpukan perhatian dengan keluarga serta wushu. Kemudian Jeneral Su menghadiahkan pedangnya kepada askar setianya yang bernama Ma dan kemudian meninggalkan kamp. Beberapa tahun berlalu, Su menjalani kehidupan dengan anaknya Feng dan isterinya Ying. Satu hari bapa Su memberitahu mereka bahawa Yuan akan bersara daripada tentera dan akan menjadi gubernur di situ, dan kerana itu mereka harus membuat satu majlis meraihkan Yuan. Namun bapa Su mahu mereka berhati-hati kerana kepulangan Yuan dirasakannya bukan kerana ingin menyantuni keluarga tetapi membalas dendam. Ini kerana bapa Su telah membunuh bapa Yuan kerana bapa Yuan telah bertindak keterlaluan setelah mempelajari teknik bela diri syaitan yang dikenali sebagai 5 pukulan beracun. Ayah Su kemudian telah menjadikan Yuan anak angkat. Disebabkan ini, bapa Su tidak sedap hati dan yakin Yuan masih berdendam. Namun Su percaya akan Yuan dan meyakinkan ayahnya bahawa keadaan akan menjadi baik-baik sahaja. Ketika Yuan datang ke rumah, ayah Su secara berterus terang mahu Yuan hanya membalas dendam kepada dirinya dan tidak kepada Su dan keluarganya. Ternyata firasat bapa Su benar bila Yuan menyerangnya dan menggunakan teknik 5 pukulan beracun dan bapa Su terbunuh. Yuan kemudian menyatakan kehendaknya untuk mengambil anak Su iaitu Feng sebagai anak angkatnya. Setelah Su diberitahu bahawa bapanya telah dibunuh Yuan, Su bergegas ke rumah ayahnya dan terlihat banyak mayat bergelimpangan. Tiba-tiba Su diserang oleh orang kanan Yuan iaitu Iron Twins, 2 duel pendekar, namun dapat ditangkis oleh Su menyebabkan Iron Twins melarikan diri dan dikejar oleh Su sehingga sampai ke tempat Yuan yang mahu membuat upacara menyembahkan kepala ayah Su di markam ayah kandungnya. Kemudian Su dan Yuan bertempur hebat. Di saat mendapati Su lebih kuat, Yuan telah menggunakan teknik syaitan 5 pukulan beracun. Akhirnya Su tewas dan hampir dibunuh, namun Feng merayu agar bapanya Su tidak dibunuh. Akhirnya tubuh Su dilemparkan di sungai yang sangat deras dan isteri Su iaitu Ying turut terjun ke sungai, manakala Feng melihat dan berteriak.
Ying dapat menyelamatkan Su dan ketika menarik Su ke tebing batu, tali yang mengikat pengusung Su hampir terlepas, namun sempat diselamatkan oleh Sisa Yu, seorang pembuat herba dan arak yang sedang mencari bahan-bahan alami untuk ramuannya. Sisa Yu dan Ying kemudian merawat Su, namun hati Su remuk dan kecewa setelah mengetahui urat-urat tangan kanannya terteruk dan dia kini mula ketagih arak. Namun Ying mahu Su pulih segera dan menyelamatkan anak mereka Feng. Ini menjadikan Su bersemangat semula dan mula membuat latihan fizikal. Ketika Su berlatih, dia terserempak dengan dua pakar misteri wushu dan mengejarnya sehingga tiba ke kuil keramat dan meminta kedua mereka mengajarkan wushu padanya. Su pun dicabar untuk menewaskan mereka jika dia mampu. Ini menyebabkan Su bertekad untuk mengalahkan kedua mereka dan setiap hari Su ke tempat itu untuk bertarung, memperbaiki kemahirannya. Sementara itu, Yuan turut berlatih memperkukuhkan teknik syaitan 5 pukulan beracun dengan latihan gigitan binatang berbisa. Sisa Yu kemudian memeriksa nadi Su dan memberitahu Ying bahawa nadi Su menunjukkan Su berkemungkinan menjadi gila kerana hakikatnya tiada sesiapa yang tinggal di sekitar mereka dan dia berilusi tentang dua pendekar misteri wushu. Ying kemudian pergi menyelidik dan ternyata apa yang dikatakan Sisa Yu tentang Su adalah benar. Su hanya berilusi. Ying menyuruh Su sedar, namun dia tidak mempercayai kata-kata Ying. Namun kemudian baru Su sedar bahawa apa yang berlaku hanya nak ilusi. Ying说的对，你们只是我心中的幻想，我再也不想见到你们了。Ketika balik ke rumah, Su membaca surat Ying yang telah ke tempat Yuan bagi menyelamatkan Feng. Su bergegas ke tempat Yuan dan bertarung dengan para pengawal Yuan termasuk Iron Twins. Ketika Su berhempas pulas bertarung, Yuan menyuruh dua pengikutnya menyumbat Ying di dalam sebuah kotak dan menanamnya. Yuan kemudian telah membunuh dua pengikutnya itu bagi merahsiakan lokasi Yin ditanam. Su dan Yuan kemudian bertarung hebat sehingga sempat Yuan memerangkap Su jatuh ke dalam perigi di mana banyak binatang berbisa di dalamnya. Su berjaya keluar dari perigi dan kali ini kedua mereka bertarung lebih hebat. Su akhirnya dapat melemahkan Yuan, tetapi Feng menghalang Su daripada membunuh Yuan kerana perlukan maklumat daripada Yuan tentang di mana ibunya telah ditanam. Namun Su terus melepaskan pukulan mautnya. Su dan Feng mencari tempat Ying ditanam, namun terlambat dan Ying telah mati. Di sebuah bandar besar dan beberapa lama kemudian, kelihatan Su seperti orang mabuk dan gila dengan tali dituntun oleh anaknya Feng masuk ke bandar. Mereka berdua kini menjadi gelandangan dengan Su menjadi gila kerana kematian isteri dan dilusi. Kemudian berlaku pertikaian dua pihak antara komplot kolonial dan persatuan wushu. Orang yang mengetuai persatuan itu rupanya adalah Ma, orang kanan Su semasa menjadi jeneral tentera dahulu. Melihat Feng, Ma telah menderma sedikit wang kepada Feng tanpa mengecam Su yang kusut masai. Su kemudian masuk ke bar minuman arak dan terus menegur arak pelanggan, menyebabkan timbul kekecohan. Namun Su telah dicabar oleh seorang mabuk untuk merebut bekas arak di tangannya jika inginkan arak percuma.
namun Su gagal. Rupanya orang itu adalah pakar misteri wushu keramat yang pernah Su berilusi dahulu. Lalu kedua mereka bertarung sambil Su diajar teknik pertarungan wushu mabuk dan dapat menguasai teknik itu. Kemudian Ma muncul di bar itu setelah tuan punya bar membuat laporan. Ma terkejut melihat Su dan memujuk Su menyertainya. Ironinya Su kini telah menjadi siuman semula dan menyedari keadaannya yang daif, lalu menyerahkan Feng untuk dijaga oleh Ma, namun Feng membantah. Keesokan harinya Su dan Feng ke tempat perlawanan untuk menyokong Ma di gelanggang. Su dihalang masuk kerana selekeh, namun Ma memberikan kodnya untuk dipakai Su. Di gelanggang, kelihatan perlawanan sedang berlangsung dengan seorang petarung bangsa Eropah mendulang dan menghempaskan petarung Cina. Di sudut lain, ejen pertarungan Eropah mahu para petarung Eropah menumpaskan para petarung Cina, sementara Su asyik minum arak. Ma masuk ke gelanggang dan bertarung dengan petarung Eropah dan Ma teruk dipukul. Melihat Ma dalam bahaya, Feng masuk ke gelanggang lalu menggigit peha petarung Eropah untuk menyelamatkan Ma. Akibatnya Feng telah dijulang dan hampir dikerjakan oleh petarung Eropah. Ketika itulah Feng menjerit, lalu Su yang mendengar meluru masuk dan membuat satu pukulan ke arah kepala petarung Eropah, menyebabkan petarung itu KO. Orang ramai tertanya dan seronok. Ketika Su mahu keluar dari gelanggang, dia diserang oleh dua petarung Eropah sekaligus. Namun Su memberikan pukulan-pukulan menggunakan teknik wushu mabuk. Petarung Eropah cuba menjatuhkan Su ke bawah, di mana ada beberapa ekor harimau menunggu. Namun Su mengasak balik dan dapat menewaskan, walaupun ada yang menggunakan penukul besi, malah menambah dua lagi petarung Eropah untuk mengerjakan Su. Melihat asakan yang sengit ke atas Su, Feng masuk ke gelanggang menyuruh Su berhenti bertarung, namun Su enggan. Seorang petarung Eropah mengeluarkan pisau dan berjaya menghiris baju Su. Pertarungan bertambah sengit dan seorang petarung Eropah tertusuk pisau ke rakannya. Namun ejen Eropah masuk lalu menyuntik bahan steroid pelali kesakitan untuk memberikan kekuatan luar biasa kepada petarung itu. Akhirnya, dua petarung Eropah ditewaskan Su, manakala yang seorang lagi bertarung sengit dengan Su, dan akhirnya kedua mereka terbaring dan perlawanan pun tamat. Semua peninju Eropah telah diusung keluar dan Su kemudiannya bangkit berdiri, menyebabkan para penonton bersorak gembira. Dan begitulah cerita filem ini ditamatkan. Semoga anda semua terhibur dan enjoy.